Sebelum menonton, kami harap anda sudi untuk subscribe channel kami. Okay, tekan butang subscribe dan juga tekan butang lonceng untuk dapatkan notifikasi untuk video-video yang terbaru kami akan upload. Okay, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua? Okay, Arnab apa khabar semua? Tu dia. Okay, so hari ni tajuk yang baru, okay, video yang baru. Okay, korang dah tengok kan tadi video tadi kan? Okay, korang dah tengok kan? Okay, video tadi tu menunjukkan masalah Arnab dalam keadaan stroke haba ataupun stroke heat. Okey, so hari ni saya nak bercerita pada korang semua berkenaan dengan stroke haba. Pasal banyak Arnab yang boleh mati disebabkan stroke haba. Okey, ramai yang saya tengok Arnab dia kena macam gini, macam itu. Okey. Tapi saya tengok tak ada apa-apa tindakan pada dorang lah. Okey, dorang tak cari solusi ataupun solution apa sebenarnya untuk kita ni apa ni kurangkan risiko masalah stroke haba. Okey, ni yang hari ni saya buat video ni. Okey, saya nak ceritakan pada korang semua stroke haba. Okey, stroke haba ni biasanya dia akan apa ni datang masalah ni waktu cuaca panas lah. Okey, of course waktu cuaca panas kan. Okey. So berikut stroke haba ni, apakah tanda-tanda Arnab yang jadi stroke haba? Okey, yang tadi tu korang dah tengok video dia. Okey. So ada beberapa tanda dia, okey, ada beberapa tanda yang Arnab ni dia kena stroke haba. Okey, dia sebelum dia masuk kepada peringkat yang lebih kritikal, okey, ini adalah tanda-tanda dia. Okey. Kita terus pada pergi tanda-tanda dia. Okey, yang pertama sekali Arnab akan bernafas secara laju. Okey, yang macam tadi korang tengok dalam video tu. Okey. Ada yang lebih kritikal, lidah sampai terjeli. Okey, tapi Arnab jaranglah lidah terjeli. Okey, yang seterusnya dia akan menjadi lemah. Okey, sebab apa? Sebab oksigen tak boleh nak masuk pada organ jantung dia, darah jadi bermasalah untuk mengalir. Okey, lepas tu otak dia pun tak boleh nak beri isyarat yang cukup disebabkan tak dapat oksigen. So dia jadi lemah. Okey, lepas tu dia akan mengalami kekejangan otot disebabkan cecair dalam badan mula mengering ataupun overheat. Dalam badan dia melalui satu fasa yang mana organ dan juga saraf dia overheat. Okey, lepas tu yang seterusnya sesak nafas hingga mendongak, dan ada yang lebih kritikal, dia boleh buka mulut dia untuk apa nama ni untuk dia bernafas. Okey, yang seterusnya sistem saraf dia akan terganggu. Okey, sistem saraf dia terganggu ni maksudnya yang macam tadi termasuk dalam lemah, apa semua kan. Okey, sistem saraf dia akan terganggu, jantung, buah pinggang dan juga paru-paru akan mengalami kemerosotan untuk berfungsi. Okey, lepas tu yang seterusnya air dalam tubuh akan mula mengering. Okey, lepas tu dia punya bila mula mengering, organ-organ dia semua tak dapat berfungsi dengan baik. Okey, dan yang terakhir hidung basah walaupun ketika musim panas. Okey, itu adalah tanda-tanda dia. Antara tanda-tanda yang korang boleh tengok dari segi luaran bila Arnab korang ni kena stroke haba. Okey, akibat daripada stroke, Arnab ni dia boleh jadikan Arnab ni dia mati mengejut. Dia bukannya pada haiwan saja, pada manusia pun dia boleh jadi benda ni. Okey, mati mengejut disebabkan apa nama ni. Okey,
dia bukan terjadi pada manusia je. Okay, dia bukan terjadi pada haiwan aja. Okay, manusia pun dia boleh terjadi juga benda ni macam ni. Mati mengejut akibat kegagalan organ dalam untuk berfungsi, dan seterusnya kerosakan organ lah. Macam tadi kegagalan organ dalam ni, organ akan dekat dalam ni dia akan jadi overheat. Okey, overheat, bila overheat, sel-sel dalam tu semua akan rosak. Okey, dan seterusnya kerosakan sistem saraf. Okey, kerosakan sistem saraf ni dia boleh mengakibatkan kejang dan juga semua stuck dalam organ dia, semua akan stuck disebabkan stroke heat ataupun stroke haba. Okey, lepas tu ada orang tanya pada saya, so macam mana cara nak menanganinya, okay, masalah macam ni. Benda macam ni sebenarnya tak ada rasa masalah, tak ada susah mana pun untuk kita tangani benda ni. Kalau kita sebagai kita ambil berat ataupun kita macam cakap tu mempunyai ilmu tentang stroke heat ni. Okey, saya nak beritahu dengan korang semua, sepanjang saya bela arnab, bukan saya nak cakap saya pandai ke apa okey, sepanjang saya bela arnab saya tak pernah kena stroke haba. Okey, arnab saya tak pernah kena stroke haba. So salah satu punca dia, salah satu puncanya saya nak beritahu, ramai zaman sekarang ni saya tengok penggunaan reban kayu memang sangat-sangat rendah untuk zaman sekarang ni. Tak macam zaman saya dulu lah. Okey, zaman saya dulu lah, tak adalah zaman saya dulu sangat pun kan. Dalam 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun yang lepas lah. Okey, dulu macam kita orang banyak gunakan reban kayu. Okey, lepas tu dia punya penutup atap dia tu pun kita banyakkan guna daripada kayu, plywood. Okey, jadi kayu ni dia salah satu haba ni dia tak boleh lepas benda tu. Dia susah. Berbanding zaman sekarang ni saya tengok majoriti yang saya nampak, hampir 95% yang bela arnab kebanyakannya guna reban kasayan ataupun reban alloy ataupun reban besi. So sebab tu arnab korang senang kena stroke haba. Sebab bahang tu dia walaupun arnab tak duduk kat situ, tapi disebabkan bahang tu boleh menjadikan besi tu panas. So dekat situ korang nak kena ambil berat sikit lah. Okey, korang nak kena ambil berat sikit. Lepas tu saya tengok kiri kanan depan belakang semua tak ada pelindung. Ada yang saya tengok pakai pelindung kembis. Okey, pelindung kembis dia memang tak dapat nak halang bahang panas tu masuk ke dalam reban. Okey, tu ada yang saya tengok pakai zinc besi. Okey, zinc besi ni memang bahang lah, memang mudah jadikan arnab tu kena stroke haba. Jadi benda-benda macam ni korang nak kena peka. Okey, biar nampak orang cakap tu kayu. Okey, walaupun dia kayu, plywood ke, dia punya dinding belakang dia ke ataupun dinding tepi dia plywood, tapi tu boleh menjadikan arnab kita ni untuk nak kena stroke haba tu memang sangat rendah. Dia risiko dia kurang lah. Okey, lepas tu macam mana cara nak tangani dia? Okey, yang pertama sekali yang tadi itulah saya cakap tu lah. Okey, penggunaan dinding kayu ataupun dinding dan juga atap kayu daripada plywood tu lebih selamat. Okey, lepas tu yang kedua jangan banyakkan sangat penggunaan selain daripada kayu. Okey, lepas tu yang ketiga, kurangkan aliran udara panas. Maksudnya pengaliran udara tu mesti nak kena, orang cakap tu ada in ada out. Macam contoh, kalau reban korang macam gini, kalau reban korang macam gini, contoh macam gini reban korang, angin datang dari sini. Angin datang dari sini. Tapi korang buat pintu, angin masuk, korang buka pintu dari sini masuk, sini keluar. Jadi angin tu datang dari sini. Jadi angin tu bila dia lalu dekat kiri kanan, tengah-tengah ni bahang tak keluar. Walaupun dia kata lah bawah kan ada, tapi pengaliran udara tu memang kurang cantik lah. Kita nak buat reban ni sebenarnya kita kena ikut aliran udara. Kita kena tengok udara tu bergerak ke mana. Yelah, kadang-kadang ada musim ni dia serong sikit gini udara kan, ada yang serong ke sini sikit kan. Tapi orang cakap tu biar dia boleh lalu in dan juga out. So lepas tu yang seterusnya, reban korang tu mesti nak kena, orang cakap tu persekitaran dia mesti nak kena ada pokok lah.
pokok-pokok besar. Jadi orang cakap tu lebih selamat lah, lebih terlindung, lebih orang cakap tu pokok tu dia boleh lindung daripada matahari. Okey. Yang seterusnya jauhi sangkar selain daripada kayu. Okey, ini saya nak cakap untuk diorang yang saya lebih fokus pada arnab hiasan lah. Saya lebih fokus kepada arnab hiasan. Saya lebih bercakap untuk diorang yang bela sikit-sikit. Pada yang macam breeder, kalau diorang nak ambil benda ni sebagai ilmu tambahan, itu terpulang. Mana yang saya bela yang sikit-sikit, bawah 20 ekor, bawah 15 ekor, bawah 30 ekor. Okey, benda ni korang kena titik beratkan. Okey. Lepas tu pastikan macam tadi saya cakap, aliran udara yang baik. Aliran udara tu pun sangat penting juga. Okey. Okey, lagi satu saya nak cakap kenapa arnab ni dia ataupun haiwan dia mudah kena stroke haba berbanding dengan manusia. Okey, yang pertama sekali confirm dia tak ada akal kan, macam mana nak tangani kan stroke haba kan. Okey, nombor dua, macam contoh kita ambil arnab. Arnab ni dia tak boleh berpeluh. Okey, arnab ni dia tak boleh berpeluh. Jadi segala panas dalam badan dia ni, dia kentut pun tak boleh, berpeluh pun tak boleh, kentut pun tak boleh, sedawa pun tak boleh. Jadi dekat situ orang cakap tu, segala panas yang dia dapat daripada luar, dia akan simpan dalam badan dia. Secara semula jadi, dia akan simpan benda tu dalam badan. Jadi dia akan bergantung cecair yang ada dalam badan dia 100% untuk turunkan bahang badan dia. Ataupun heat stroke tu datang daripada luar masuk dalam badan dia. Kat situ, berapa banyak masuk kat situ simpan, dia tak boleh nak keluarkan. Sebab dia tak boleh nak peluh, dia tak ada liang peluh. Jadi dekat situ kita nak kena titik beratkan benda ni. Titik beratkan benda ni sangat-sangat. Stroke heat bukan satu perkara yang main-main pada arnab korang. Masalah ni sangat berat. Ringan pada manusia, tak ada ringan sangat pada manusia, tapi sangat berat pada haiwan. Pasal diorang ni tak boleh berpeluh. Okey, macam anjing, kita tengok anjing dia boleh jelikan lidah dia untuk kurangkan bahang panas dia. Macam arnab dia gunakan pernafasan. Bila nafas dia laju, dia tengah seimbangkan suhu badan dia. Mana yang tak boleh nak kontrol over. Okey, bila over, so dia kena stroke heat. Jadi korang nak kena berhati-hati dengan benda ni. Okey. Untuk jalan penyelesaian daripada masalah ni sebenarnya memang ada. Okey, jalan penyelesaian dia ialah menggunakan suplemen electrolyte. Okey, suplemen electrolyte. Okey, apa yang ada dalam suplemen electrolyte ni? Okey, apa kelebihan electrolyte ni? Okey, yang pertama, dia membantu mengekalkan cecair dalam tubuh, saraf dan juga organ. Okey, macam tadi saya cakap, macam contoh macam maksud yang saya nak sampaikan dekat sini, macam contoh, walaupun kita ni banyak bagi dia vitamin, banyak bagi dia makanan yang terbaik ke apa benda, tapi seandainya cecair dalam badan dia tak mencukupi segala vitamin dan juga zat dan juga nutrien, cecair tu tak boleh nak bawa untuk pergi pada organ dia. Benda tu tak dapat berfungsi. Maksudnya transport untuk bawa vitamin tu tak boleh, tak ada. Jadi benda tu tak sampai. So cecair dalam badan sangat-sangat penting. Okey, kita tak boleh nak harapkan 100% kita bagi dia air. Okey, dah confirm lah majoriti daripada korang bagi air pipe. Okey, ada yang bagi air pipe, ada yang bagi air tapis. Okey, so adakah benda tu cukup? Kemungkinan tak cukup. Bukan kemungkinan lah, senang cakap, electrolyte sangat penting dalam tubuh. Sangat penting dalam tubuh. Dia lah yang bawa nutrien, dia lah yang bawa protein, dia lah yang bawa kalsium dia. Benda electrolyte ni, benda macam ni. So benda electrolyte sangat-sangat penting. Okey, tu yang pertama. Yang tadi, okey, yang kedua, membuang sisa metabolisme dari dalam sel. Okey, yang seterusnya, membawa nutrisi ke dalam sel, macam saya cakap tadi. Okey, yang seterusnya, kelebihan electrolyte menjaga keseimbangan tingkat asam pH tubuh. Okey. Lepas tu yang terakhir, mengendali atau mengimbangkan kadar air dalam tubuh. Okey, itu antara fungsi-fungsi electrolyte. So, okey. Electrolyte macam dalam gambar tu lah saya tunjukkan. Okey, electrolyte sangat penting. Okey, korang jangan ambil mudah. Kalau korang tak nak arnab korang ni kena kena heat stroke haba. Okey, korang mesti nak kena dah mula korang nak kena titik beratkan apa ni electrolyte.
Okey, ada juga yang pakai anti stress. Okey, anti stress dalam dia pun ada electrolyte. Apa yang menjadikan dia biasa diorang gunakan anti stress ni sebab apa? Sebab dalam anti stress ada electrolyte. Okey, tapi yang saya nak cakapkan pada korang ni semua bukan anti stress tapi electrolyte fokus. 100% electrolyte. Electrolyte itulah yang menjadikan dia waktu dia cuaca panas, electrolyte itulah yang menjadikan dia fungsi untuk supaya dia tak kena heat stroke. So electrolyte dia menjadikan cecair dalam tubuh sentiasa ada, okey, tak kering, tak jam, tak kejang. Lepas tu organ-organ dalam semua ada cecair reserve untuk bekalan waktu badan dia panas ataupun waktu cuaca panas. So setakat tu je saya nak sampaikan. Lupa. Okey. Electrolyte yang kita jual, kita bagi dia air 1 liter tu, electrolyte tu cukup sekadar 1 besar sudu teh saja. Dia punya bagus tu kan. Untuk 1 liter. Okey, Arnab dia boleh kira-kira satu hari korang boleh bagi dia 50 hingga 100 ml untuk diminum satu hari electrolyte. Dia janganlah bagi banyak sangat kan. Bagi dalam 100 ml pun dah cukup. Dia tak ada sukatan khusus untuk Arnab sebenarnya, tapi kita menetapkan 100 ml, 50 hingga 100 ml per hari untuk bagi. Kalau macam contoh korang bagi dia waktu sebelum cuaca panas datang, lagi bagus sebenarnya. Okey. So saya nak ucapkan terima kasih banyak pada siapa yang dah subscribe channel saya ni. Yang terbaru ni, channel kita dah capai 1,500 subscriber. Saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada korang semua. Sebab apa? Sebab kalau korang tak support, siapalah kan. Kita ni kan dah lah channel seorang kuku. Okey, setakat tu je. Okey, bye. Kita jumpa lagi pada video yang terbaru. Saya ni banyak sangat-sangat yang saya nak share dengan korang semua. So jangan lupa subscribe channel saya ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.